Joinsa. Sering saja dia tidak diberikan cabaran oleh mana-mana pemain Sabah ketika bola di kakinya. Leandro Velasquez. Davis, Arif membuka ruang di situ. Arif lepas atau bagaimana? Arif diberikan advantage di situ dan kali ini peluang. Satu jaringan yang cantik. Gol pertama Jordan Tazim. Penjaringnya tak lain tak bukan adalah penjaring utama mereka, iaitu Paxson, yang berjaya melakukan gol ataupun jaringan yang ke-28. Adni. Ya, satu jaringan yang begitu menarik. Maafkan saya dan kesemuanya berpulang kepada Arif Aiman bagi saya. Walaupun telah cuba ditarik oleh pertahanan Sabah, dia bangun dan masih mendapatkan bola tersebut. Dia bekerja begitu keras untuk mendapatkan bola dan kemudian mempunyai ketenangan untuk meletakkan bola di dalam satu kawasan yang sangat berbahaya terhadap pertahanan Sabah. Dan inilah hantarannya, dan Bergson, pemain yang paling cepat meluru ke arah bola. Rizal Ghazali berada di hadapannya. Dia terlalu lewat, terlalu perlahan dengan pergerakan tersebut. Tapi Bergson dengan apa yang dia telah melakukan sepanjang musim sudah memecahkan rekod untuk top scorer, kini memecahkan rekod dan menambah untuk memecahkan rekod tersebut. Apa yang paling penting di sini adalah bagaimana gerakan itu bermula. Sebagaimana kata Adni tadi, Arif Aiman, dia diberi peluang, dia menggunakannya seperti masa pamerkan skillnya. Kali ini antaranya kurang baik kepada Nazmi, dapat kepada Sabah pula. Namun tidak lama, inilah kesukaran yang kita lihat sebenarnya daripada pemain Sabah, Adni, untuk mereka memegang bola lebih lama. Ya, dan juga ataupun dalam perlawanan sebelum ini kita pernah saksikan bagaimana kebolehan Leandro ni, Adni, untuk melakukan sepakan lencong, khususnya menggunakan kekuatan kaki kirinya. Jadi apakah dia akan mengulangi? Sambil itu Paxson juga terlibat dalam set pieces ini. Jadi percaturan bagaimanakah yang akan diambil? Selepasnya ia akan meninggalkan kepada Leandro dari sudut ini, dari tempat ini. Ini sudah pastinya menjadi milik pemain berkaki kiri, Adi. Jadi Karfami Cemat sudah pastinya akan menerima cabaran daripada Leandro, dan sebagainya nampak agak mudah tapi terlepas tangkapan Apek tadi. Ya, saya rasa dia pun sudah bola datang terus ke arahnya. Dia dah tahu ia akan masuk ke tangannya, tetapi fokus di saat yang terakhir itu, segalanya terletak pada fokus, konsentrasi. Bola itu melencong sebenarnya, dan sekali lagi pantas digerakkan. Bola mati ini oleh pemain JDT. Ini adalah trademark mereka yang mereka lakukan dalam setiap perlawanan. Sebaik saja mendapat bola mati, akan digerakkan dengan pantas. Jadi masih lagi kekal 1-0 JDT di depan ketika ini. Setengah jam perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri ini. Malam keraian juga untuk JDT sebenarnya, untuk mereka mengangkat menjulang trofi Liga Super yang dimenangi pada musim ini. Sudah pastinya akan dilengkapkan dengan kemenangan. Nah, ini juga satu yang menarik apabila Sri Pahang sedang berlalu di bismillah. Percubaan dilakukan di situ oleh Paxson, dapat diselamatkan oleh Karfami Cemat. Namun dia dilihat terhenjut-henjut, mengalami kecederaan. Satu rempatan yang padu sebenarnya dilepaskan oleh Paxson, dan Karfami Cemat mengalami kecederaan. Kalau dia ini dia memegang bahagian pahanya.
Ya, saya rasa dia memegang di bahagian dalam, di bahagian groin ini. Bergson, satu rematan yang begitu padu daripada dia. Apabila dia mempunyai bola, dia memusing, dia dah tahu apa nak mahu dilakukan. Dan mungkin dia terlalu dekat dengan Khairul Fahmi. Memang satu tampanan yang cukup baik daripada Khairul Fahmi. Tetapi selepas itu, mungkin pergerakannya apabila mahu melakukan. Dan Damian Lim nampaknya akan dibawa masuk. Jadi bagaimana anda mengenali jaga gol muda ini, Andi? Ya, saya telah melihat pelibatan beliau bersama Negeri Sembilan. Dia memamerkan aksi yang baik ketika itu, konsisten. Tetapi musim ini apabila anda perlu bersaing dengan salah satu penjaga gol yang terbaik di negara, dia memang sukar. Dan Damian Lim apabila dia datang ke Sabah, saya rasa dia pun dah tahu Khairul Fahmi akan kerap bermain. Tapi inilah di mana penjaga gol yang nombor 2, inilah masa yang mereka menunggu-nunggu. Bukan mahukan mereka mempunyai kecederaan, tetapi mereka perlu bersedia. Dan Damian, inilah peluang besar di hadapan penyokong-penyokong beribuan di sini dan di stadium yang begitu baik. Peluang besar untuk dia mengekalkan tempat beliau jika Khairul Fahmi mempunyai satu kecederaan yang panjang. Jadi peluang yang hadir pada malam kemuncak sebenarnya, perlawanan terakhir Liga Super ini. Sambil itu Rizal terus melakukan hantaran, boleh memberikan bahaya pada Sabah. Ya, yang pertamanya adalah kali ini dipersalahkan di situ. Ada kekasaran daripada Rizal ke atas Corbin. Tidak lama sebagaimana kita perkatakan tadi, Adni, ya, dalam usaha pemain-pemain Sabah sendiri untuk bertukar-tukar hantaran sesama mereka melakukan build up, setakat ini belum menjadi lagi nampaknya. Yang sangat sukar untuk mereka, walaupun memenangi bola, kita telah katakan di awal permainan, terlalu lewat apabila pemain-pemain mahu melakukan larian, kerana juga mereka sedang memikirkan, kalau saya naik mungkin sukar untuk turun semula. Satu wall pass yang tidak menjadi nampaknya dia lakukan, melibatkan Syafiq dan Corbin. Dan kali ini baik tindakan daripada Nacho Insa. Arif Aiman, Nacho melepaskan bola di situ dan free kick diberikan lagi sekali untuk JDT. Ada halangan yang dilakukan ke atas Baxter da Silva. Jadi sekali lagi mereka mempunyai peluang melalui sepakan percuma ini. Disalahkan di situ adalah Badrul Bakhtiar. Jadi sekali lagi, apakah orang yang sama akan mengambil sepakan ini? Iaitu Leandro Velasquez. Kalau dilihat di sini, Baxter juga berada berhampiran dengan bola. Jadi ini adalah cabaran pertama untuk Damian Lim yang baru saja dibawa masuk untuk menggantikan Khairul Fahmi Chapman. Perhatikan Leandro yang akan memberikan cabaran yang berbeza ataupun Arif Aiman. Kali ini Arif Aiman, cantik, cukup mengelirukan sepakan itu, mencari penjuru. Walaupun kita menjangkakan free kick ini akan diambil oleh Leandro, tapi Arif Aiman jelas mengelirukan untuk mendapatkan gol yang kedua JDT. Ya, satu sepakan yang begitu sempurna daripada Arif Aiman setelah dia telah membantu dengan gol Bergson. Kini dia menambah jaringan pada musim ini, jaringan ketiga beliau. Sangat-sangat suka untuk Damian Lim. Ia adalah pantas, ketinggiannya adalah sempurna, lencongan juga satu lencongan yang menyukarkan Damian Lim. Walaupun ada sentuhan tetapi terlalu kuat untuk dia menampan keluar. Dan ya, saya pun kira tidak adil untuk mesalahkan Damian Lim dalam situasi itu dengan kualiti sepakan on target yang dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi.
Ya, dan itu juga menunjukkan betapa yakinnya pemain ini. Pemain muda yang sudah mempunyai 13 bantuan jaringan pada musim ini. Jaringan ketiga dia pula dengan penuh keyakinan. Jadi 2-0. 2 gol yang sudah pun dapat kita saksikan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri ini. Satu melalui Baxen dan baru saja sebentar tadi melalui Arif Aiman Muhammad Hanafi. Kalaulah dia terus konsisten dalam perlawanan seterusnya, mungkin dalam saingan Piala Malaysia nanti. Jadi 2-0, JDT sedang mendahului Sabah di depan sambil pemain Sabah terlebih dahulu sudah pun mula memasuki padang untuk memulakan aksi separuh masa yang kedua ini. Mereka Stuart Wilkins. Jadi mereka sudah bermula dalam separuh masa yang kedua ini. Namun kali ini Leandro akan berpeluang melakukan hantaran ke depan, mencabar Damien di depan pintu gol Sabah. Leandro tidak melakukan satu sepakan terus. Arif, ini cross dilakukan. Dan bagaimana peluang itu? Cantik, akrobatik. Inilah Baxen da Silva, penjara terbanyak. Dia terus mempamerkan kualiti yang menghiburkan kita semua. Siapa sangka dia akan melakukan sebagai sebegitu, Adli? Saya boleh sangkakan kerana dia selalu mempunyai kreativiti. Apa-apa boleh berlaku bersama Bergson. Kita boleh lihat pada musim ini jaringan dengan kaki kanan, jaringan dengan kaki kiri, jaringan dengan tandukan. Tapi sini satu bicycle kick yang begitu kencang. Saya rasa Damien Lim tak ada peluang. Mungkin dia tak sangka yang dia akan lakukan ini. Walaupun ia dekat dengan Damien Lim, tetapi saya rasa ia terlalu kencang untuk dia melakukan reaksi yang pantas. Tandukan yang cuba dilakukan oleh Dominic Tan tak cukup baik. Ia perlu ditanduk dengan lebih jauh. Dan apabila selepas tandukan itu berlaku, dia perlu reaksi yang cepat untuk melakukan tekanan terhadap Bergson. Itu tidak berlaku dan Bergson, wah, apa kita boleh katakan? Ya, 3-0 ketika ini. Baxen menambah jaringan. Kalau kita perhatikan tadi, agak malam ini juga digelar sebagai malam meraihkan kejuaraan untuk negeri Johor. Bukan saja untuk pasukan bola sepak mereka, pasukan JDT ini, bahkan juga untuk acara-acara lain yang melibatkan sukan di negeri Johor ini. Sambil itu ada pergantian pemain akan dilakukan. Menarik. Kerana pemain ini diberikan peluang. Daryl Sham, pemain JDT 2, namanya disebut-sebut oleh peminat-peminat di negeri Johor ini antara pemain masa depan, pemain yang boleh dibawa ke skuad utama, dan ini telah dilakukan oleh Hector Bideglia untuk memberikan peluang pada Daryl Sham beraksi malam ini. Ya, peluang yang besar untuk Daryl Sham menunjukkan Hector Bideglia apa yang dia boleh lakukan dalam perlawanan Liga Super, perlawanan yang kualiti yang lebih tinggi daripada Liga Premier. Jadi peluang untuk Daryl Sham bagi memperagakan aksinya. Sambil itu Hanafi Tokyo ketika ini, apa yang cuba dilakukan ketika kita lihat space yang ada sudah dibuka oleh Rizal, tapi tidak dilakukan tolakan oleh Hanafi Tokyo. Sayang sekali. Namun muncullah di sini mereka berpeluang kembali untuk mendekatkan bola di dalam kawasan penalti JDT melalui Amri Yahya yang mengambil sepakan sudut ini. Jadi Amri menanti rakan-rakannya bersedia. Amri Yahya dapat ditanduk dengan mudah keluar di kawasan penalti. Kali ini peluang untuk Jordan Tazim. Tak berjaya di situ yang dimiliki oleh pemain yang baru masuk sebentar tadi. Namun apa yang penting adalah bagaimana early pass yang dilakukan, sepakan. Terus kali ini lambungan ke depan. Rizal cuba
Cuba untuk masuk Rizal, apakah dapat dikejar untuk melakukan hantaran silang? Mudah di situ untuk Farizal Malias. Namun satu gerakan yang lebih tersusun kali ini dilakukan oleh Sabah. Farizal Malias juga tidak begitu banyak diuji pada malam ini. Saya tak tahu sama ada di separuh masa yang kedua dia pernah sentuh bola ataupun tidak. Mungkin antara sentuhan pertama dia. Pada hantaran silang yang dilakukan oleh Rizal Ghazali, Arif Aiman. Sekali lagi di bahagian tepi, Backson menanti Nazmi. Selagi Nazmi, 1-2 yang menarik daripada Backson dan juga Arif. Belum keluar lagi. Ben Davis, Nazmi Faiz Mansur. Cross kali ini dilakukan dan sekali lagi. Wow, menakjubkan. Tapi, apakah kedudukan situ sudah offside? Kita lihat reaksi Pedaglio. Saya cukup tertarik dalam bagaimana apa yang dilakukan sebenarnya oleh Backson tadi. Kalaulah jaringan itu dikira, namun dia berada dalam kedudukan offside. Tapi apa yang menariknya, bagaimana 2 kali dia melakukan bicycle kick ini. Tapi sayang, malang untuk Backson, gagal untuk melakukan hat-trick dalam percubaannya kali ini. Namun di sini watak yang memainkan peranan sekali lagi Nazmi Faiz Mansur, saya aneh. Dan Nazmi sekali lagi menunjukkan kualitinya. Tapi sayang sekali untuk Backson tepat daripada penjaga garisan. Satu kualiti yang ditunjukkan oleh Backson da Silva. Teknik dia melakukan sepakan. Kalaulah gol itu kira tidak berada dalam kedudukan offside, ini bermakna dia mencipta satu pencapaian peribadi yang baik sebenarnya, yang menarik kerana 2 kali melalui bicycle kick. Terus bergemuruh sorakan penonton-penonton di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri ini dengan dominasi perlawanan terus ditunjukkan oleh Joe Darul Tazim ketika perlawanan sudah pun masuki minit ke-72 ini. Di kiri dan kanan mereka menyusun serangan. Kosong. Dua daripada Backson dan 1 daripada Arif Aiman. Sekali lagi Nazmi, Arif, Nazmi Faiz Mansur lagi sekali. Menarik cara permainan daripada Nazmi Faiz Mansur pada malam ini. Dia mendapat keyakinan nampaknya. Bobby Nong hampir kehilangan bola di situ. Muncullah mereka mendapat lontaran ke dalam ketika ini. Najah Insah. Ketika kita juga sedang menantikan keputusan semasa perlawanan-perlawanan lain yang berlangsung, khususnya yang melibatkan Terengganu dan Kedah serta Seri Pahang bertemu dengan Negeri Sembilan. Sadir Ramdhani, baik tolakannya kali ini. Tentara Palan tak berjaya di situ, mudah dia dipatahkan oleh lawan Najah Insah. Lagi Najah Insah, Backson, masih lagi Backson, dan kali ini bagaimana Backson? Arif Aiman, belum lagi. Saya melihat situasi ini, Arif ingin memberikan peluang nampaknya kepada Backson untuk mencari hat-trick.
Bagaimana saya tadi? Ya, pada mulanya saya rasakan Arif berada dalam kedudukan yang offside. Mungkin mereka juga jangkakan itu, tetapi Bergson, gandingan beliau bersama Arif Aiman ketika ini sangat-sangat hampir sempurna. Di sini Bergson, saya rasa dia tidak menjangkakan bola akan datang di hadapannya. Dia mahukan bola di kakinya kerana ia lebih mudah untuk dia kemungkinan membuat sentuhan pertama dan kemudian buat ledakan. Tetapi saya rasa ia melalui kaki. Mana Sabah daripada defensif pada ofensif. Bergson. Aidil. Hilang bola, sayang sekali. Dan kali ini cuba dilarikan oleh Amri, tak berjaya Amri. Safawi. Telakan pada Sami. Nacho Insa. Diteruskan oleh pengadil di situ. Free kick diberikan untuk Sabah. Berbaki seminit saja lagi. Masa sebenar ataupun masa tambahan yang diberikan oleh pengadil bagi menamatkan aksi pada malam ini untuk melengkapkan 22 perlawanan yang diharungi oleh kedua pasukan ini. Amriaya, Arnizar Malias, mungkin sekali saja kita dapat lihat dalam separuh yang kedua ini dia dapat melakukan tangkapan. Selebihnya dia tidak begitu diuji oleh pemain-pemain Sabah dalam perlawanan ini. Sambil itu Razlan Jafri Ali mengarahkan permainan diteruskan dengan cepat. Amri tak berjaya, terus digerakkan oleh JDT. Namun tidak sempat kerana tepat pada minit ke-93 ini perlawanan ditamatkan untuk membawa kemenangan 3-0. Joe Darul Tazim di tempat sendiri pada malam ini bagi melengkapkan mereka dengan 100% kemenangan ataupun 100% rekod tanpa kalah mereka daripada aksi-aksi yang berlangsung sepanjang saingan Liga Super ini. Untuk pasukan Joe Darul Tazim, mereka cukup cemerlang melakukan kemenangan ke-17 dalam saingan Liga Super selain daripada 5 keputusan seri, dan mereka berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah bagi musim ini sekaligus menjumlahkan 56 mata keseluruhannya untuk Joe Darul Tazim. Sementara Sabah pula dengan kekal 42 mata, mereka hanya menanti keputusan perlawanan-perlawanan lain yang berlangsung, khususnya yang melibatkan Terengganu dan Negeri Sembilan, yang mungkin akan mengubah kedudukan Sabah dari tempat kedua sama ada ketiga maupun keempat. Sambil kita perhatikan jaringan yang terhasil dalam perlawanan ini, satu melalui Arif Haiman pada separuh masa yang pertama tadi. Sambil itu bagaimana Matthew Davis juga berjaya melakukan hantaran yang disudahkan dengan baik di situ oleh Bergson. Dengan cukup bergaya dia melakukan jaringan itu. Jadi 3-0 ke Stadium Sultan Ibrahim